Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Kami dari Kumpulan 1 ingin mempersembahkan projek aplikasi pesanan makanan. Pengenalan projek. Malaysia merupakan negara yang tidak asing dengan pelbagai makanan yang menarik. Hal ini kerana pelbagai aneka makanan daripada pelbagai negara majoritinya diterima rakyat negara ini. Dengan pembangunan aplikasi pesanan makanan M-Takoyaki ini juga dapat membuatkan aktiviti perniagaan lebih sistematik. Berdasarkan kajian projek ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemilik M-Takoyaki semasa melakukan aktiviti perniagaan. Salah satunya, pelanggan terpaksa beratur dan menunggu untuk mendapatkan pesanan. Terdapat juga beberapa pelanggan tidak dapat membuat pesanan akibat kekangan masa. Antara objektif tentang projek ini ialah membangunkan aplikasi pesanan makanan gerai M-Takoyaki, mengenal pasti keberkesanan aplikasi ini terhadap orang ramai. Apa itu takoyaki? Takoyaki adalah sejenis makanan ringan snack yang berasal dari Jepun. Takoyaki, jika dibaca secara literal, bermakna sotong goreng atau soto panggang. Ia adalah makanan ringan Jepun berbentuk berbola yang diperbuat berasaskan tepung dan dimasak dalam kuali takoyaki khas. Hal ini juga menyebabkan makanan ini diterima oleh warga negara ini. Disebabkan permintaan yang tinggi, projek ini membangunkan aplikasi pesanan makanan takoyaki untuk membuat sistem pesanan menjadi sistem yang sistematik. Seterusnya, kajian berkenaan takoyaki. Pendapat tentang kajian ini, takoyaki makin terkenal di seluruh Malaysia dan makin disukai masyarakat Malaysia pada masa kini. Masyarakat Malaysia yang jenis suka mencuba pelbagai makanan akan menyukai rasa takoyaki yang unik dan mudah untuk dihasilkan. Seterusnya, banyak usahawan yang mula berniaga takoyaki kerana tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak dan boleh menjana pendapatan bulanan. Takoyaki ini snack yang boleh dimakan, tak kira golongan umur dan pelbagai bangsa. Metodologi dan reka bentuk. Metodologi yang digunakan untuk membangunkan sistem aplikasi pemesanan makanan takoyaki ialah metodologi air terjun. Metodologi ini dipilih kerana aktiviti yang dilakukan untuk membangunkan projek ini adalah mengikut turutan. Metodologi ini terdiri daripada 5 fasa, iaitu fasa perancangan, fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa implementasi dan fasa pengujian. Pemilihan model ini dilakukan adalah kerana fasa-fasa adalah berjujukan di mana output fasa pertama mengalir ke fasa kedua dan seterusnya linear. Selain itu, model air terjun juga mudah dipantau kemajuannya. Mereka bentuk antara muka yang kami sediakan. Yang pertama, paparan utama. Yang kedua, paparan pengurus akaun. Yang ketiga, paparan menu. Yang keempat, paparan pesan. Yang kelima, paparan pengesahan. Kelima-lima antara muka yang kami lakukan ini bagi memudahkan pelanggan atau pengguna aplikasi ini menggunakannya. Jangkaan hasil projek adalah menghasilkan aplikasi memesan makanan yang dapat membantu peniaga menerima pesanan melalui telefon bimbit sahaja dan pelanggan tidak perlu beratur panjang di kedai kerana aplikasi ini telah menyediakan sistem membuat pesanan makanan dan hanya tunggu saja makanan sampai di rumah ataupun boleh mengambil makanan sendiri di kedai apabila pesanan sudah siap dibuat. Kesimpulan, pembangunan aplikasi makanan mempunyai banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum dikomersialkan. Apakah latar belakang perniagaan? Perlu mengetahui mengapa aplikasi ini dibangunkan.
apakah masalah yang dihadapi serta objektif yang diinginkan. Implementasi. Skrin pertama mempunyai gambar persekitaran gerai M Takoyaki, logo ikon aplikasi, gambar makanan takoyaki serta promosi dipaparkan juga. Terdapat dua butang iaitu pesan dan about diletakkan di bawah muka hadapan. Pada skrin kedua terdapat pilihan set takoyaki yang dipaparkan untuk membuat pesanan. Paparan kuantiti jenis set takoyaki diletakkan di setiap paparan set. Jumlah harga mengikut kuantiti dan harga disediakan. Butang kembali diletakkan untuk kembali ke skrin utama, manakala butang pesan bertujuan untuk meneruskan pesanan. Terdapat tulisan pesanan telah dibuat dipaparkan yang menunjukkan pesanan telah berjaya dibuat pada skrin ketiga. ID pesanan dan tarikh membuat pesanan telah dipaparkan untuk rujukan pengguna. Tulisan yang mengarahkan pengguna perlu tekan butang hubungi untuk meneruskan proses pembayaran. Butang kembali disediakan untuk kembali ke skrin utama. Skrin keempat iaitu skrin tentang kami mempunyai video yang memaparkan proses takoyaki dibuat dan persekitaran gerai. Butang play, stop dan full screen disediakan untuk keselesaan pengguna melihat video. Lokasi gerai dipaparkan di bawah video. Terdapat beberapa butang media sosial yang disediakan di bawah seperti Facebook, Instagram dan TikTok yang memaparkan maklumat gerai. Butang kembali disediakan untuk kembali ke skrin utama. Seterusnya, analisis borang pengujian. Rajah pertama ini iaitu Rajah Pompat 1 cacapai jantina. Mengikut pada peratusan bandingan responden, sebanyak 83% adalah terdiri daripada perempuan, manakala sebanyak 16 adalah lelaki. Sejumlah 6 orang responden dipilih untuk menjawab borang pengujian bagi aplikasi M Takoyaki, yang boleh lihat bahawa perempuan lebih tinggi daripada lelaki sebab perempuan ni lebih minat menggunakan aplikasi mengikut fakta yang dikeluarkan oleh Statista pada Oktober 2022 yang menunjukkan kadar peratusan perempuan yang menggunakan aplikasi lebih tinggi berbanding lelaki. Pada Rajah 4.2, cacapai umur menunjukkan kadar peratusan umur responden sebanyak 80% adalah daripada 22 hingga 28 tahun, manakala 20% adalah 35 tahun ke atas. Responden yang berumur 22 dan 28 lebih ramai lah berbanding responden yang berumur 35 ke atas, yang menunjukkan bahawa orang yang berumur 22 dan 28 lebih minat menggunakan aplikasi ini. Sebab ia dapat dibuktikan mengikut kajian Statista, iaitu average frequency of using an app per day according to mobile device user in the United States as of April 2018 by age group, yang mengatakan kadar umur bahawa 30 lebih gemar menggunakan aplikasi. Pada Rajah 4.3, cacapai imbas kod menunjukkan kadar peratusan proses muat turun melalui imbas QR code. Sebanyak 100% yang menyatakan ya bahawa aplikasi M Takoyaki dapat dimuat turus melalui imbas QR code oleh responden, menunjukkan bahawa tiada ralat semasa proses muat turun dilakukan oleh responden. Dan dapat terbukti bahawa lebih bagus untuk imbas QR code mengikut kajian richwork.com yang menyatakan pelanggan akan mudah untuk mendapatkan maklumat. Pada Rajah 4.4, cacapai kekemasan butang menunjukkan peratusan kekemasan butang yang dijawab oleh responden adalah sebanyak 100%. Ramai bersetuju menyatakan kedudukan butang yang terdapat di paparan skrin adalah disusun dengan kemas. Aplikasi yang berjaya adalah aplikasi yang meletakkan fungsi butang dengan kemas merujuk pada kajian oleh dewaweb.com yang menyatakan aplikasi baik adalah fungsinya jelas dan menarik. Pada Rajah 4.5 pula, cacapai pendapat elemen gambar. Mengikut peratusan,
bahawa pendapat tentang anime gambar yang menarik dijawab oleh responden adalah sebanyak 100%. Responden bersetuju menyatakan anime gambar seperti logo, gerai dan makanan adalah menarik. Ini kerana aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang memaparkan anime gambar dengan kemas, merujuk kepada kajian oleh dewaweb.com yang menyatakan aplikasi yang baik adalah desainnya yang menarik. Seterusnya ialah fungsi butang skrin ke skrin. Soalannya, adakah fungsi butang pesan ke skrin pesanan dapat berfungsi? Raja 46 menunjukkan bahawa kadar peratusan ya atau tidak bagi fungsi butang adalah sebanyak 100% yang menyatakan ya. Di sini menunjukkan bahawa responden telah menjawab ya dan carta telah mengeluarkan sebanyak 100% responden yang menjawab ya. Jadi, dapat disimpulkan bahawa fungsi butang pesan ke skrin pesanan dapat berfungsi. Seterusnya, fungsi butang skrin ke skrin. Soalannya, adakah fungsi butang about ke skrin tentang kami dapat berfungsi? Responden telah menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahawa fungsi butang about ke skrin tentang kami dapat berfungsi dengan baik tanpa masalah. Ini juga membuktikan responden dapat melihat dan membaca maklumat di skrin tentang kami tanpa sebarang masalah. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam kajian Dewa Hour yang menunjukkan bahawa suatu aplikasi yang berjaya adalah aplikasi yang dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya, pendapat tentang skrin pesanan dapat membantu pelanggan mengetahui harga set takoyaki. Soalannya, adakah skrin pesanan dapat membantu pelanggan mengetahui harga set takoyaki? Sebanyak 6 responden telah menjawab ya dan rajah skala menunjukkan responden yang menjawab ya sebanyak 100%. Ini menunjukkan bahawa responden dapat melihat harga yang dipaparkan dengan baik di skrin pesanan untuk membuat pesanan. Ini kerana jika suatu aplikasi itu memaparkan, ia dapat memudahkan pelanggan. Akhir sekali, pendapat keseluruhan. Soalannya, adakah aplikasi ini dapat membantu anda untuk membuat pesanan? Semua responden telah menjawab soalan ini dan skala borang pengujian menunjukkan sebanyak 100% adalah ya. Ini dapat dibuktikan bahawa aplikasi ini dapat membantu pelanggan untuk membuat pesanan. Ini juga menunjukkan bahawa aplikasi ini dapat membantu operasi perniagaan berjalan kerana ia dapat membantu pelanggan untuk membuat pesanan melalui penggunaan aplikasi M-Takoyaki ini. Ia juga tidak akan membuang masa pelanggan untuk membuat pesanan. Seterusnya, kesimpulan bab 5. Pengenalan. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam projek ini dan secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil implementasi dan pengujian projek yang telah dilakukan dalam bab 4. Hasil daripada pengujian ini disokong dengan pendapat-pendapat yang dapat mengukuhkan hasil implementasi projek. Kesimpulan pula dibuat berdasarkan perbincangan ke atas pengujian yang telah diperolehi dan beberapa cadangan juga turut dikemukakan bagi digunapakai untuk lanjutan implementasi yang akan dilakukan kelak. Jadi akhir bab ini kita dapat belajar tentang implementasi dan pengujian dan membuat kesimpulan. Perbincangan hasil dari pengujian, maklumat tentang permasalahan dan kehendak yang diinginkan telah berjaya diperolehi. Hasil daripada orang soal sidik kepada pelanggan M-Takoyaki dan juga responden. Projek aplikasi ini juga berjaya dibangunkan berdasarkan
maklumat dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah melalui fasa-fasa yang dibincangkan dan strategi turut berjalan seiring, kami telah berjaya menambah baik aplikasi makanan M-Takoyaki untuk keselesaan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi, perbincangan kami adalah untuk menambah baik lagi dan cuba untuk mengekalkan kualiti aplikasi ini. Cadangan projek ini mempunyai beberapa cadangan yang dapat dicadangkan untuk meningkatkan kualitinya. Salah satu ialah kami bercadang untuk membuat satu pengkalan data untuk tempahan perantaran. Hal ini akan dapat memudahkan bagi pelanggan untuk membuat tempahan makanan melalui aplikasi ini. Selain itu, memperbanyakkan lagi elemen multimedia dalam aplikasi ini untuk menarik minat pelanggan menggunakan aplikasi yang telah kami bangunkan. Hal ini kerana jika tiada elemen multimedia dalam satu aplikasi, ia akan membuatkan pengguna berasa bosan. Secara keseluruhan rumusan, projek ini telah menambahbaikkan aplikasi makanan M-Takoyaki. Hasilnya, penambahbaikan ini dapat memberi keselesaan serta kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi makanan M-Takoyaki. Oleh itu, pembangunan aplikasi ini akan memudahkan masyarakat sekeliling untuk membeli barang yang dijual serta mampu mengurangkan beban kepada peniaga. Di sini saja video kami. Terima kasih kerana menonton.